Okey, selamat datang. Okey, jadi sudah mula pukul 8. Okey, selamat datang semua murid ke PTPR Sains kali yang ke-21. Okey, jadi hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu 8.2 sifat cahaya. Okey, oleh kerana topik yang kali ini adalah agak pendek, jadi dalam PTPR kita kali ini cikgu akan ajar 2 subtopik. Okey, cikgu akan ajar 2 subtopik. Jadi setiap subtopik itu subtopik ini habis, cikgu akan terus lihat kepada buku kerja. Lepas tu kita sambung subtopik yang kedua lagi nanti. Okey, jadi kita bermula sekarang. Okey, jadi sifat cahaya. Okey, jadi dalam sini kita nak tahunya adalah apakah sifat cahaya? Mengapa kita dapat melihat kilat terlebih dahulu sebelum mendengar burung? Kelajuan cahaya ialah 3.0 10.8 meter per saat. Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Oleh itu, kita lihat kilat dahulu sebelum mendengar bunyi burung. Jadi ini adalah satu fenomena yang selalunya kita akan perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Macam selalunya bila ada kilat kan, kita akan nampak kilat dahulu. Lepas tu baru kita dengar bunyi burung. Jadi ini adalah perkara yang kita pernah temui dalam kehidupan seharian kita. Cahaya bergerak lurus, kita boleh melihat pergerakan cahaya yang lurus dalam acara petunjuk cahaya di Putrajaya macam ni. Kamu boleh nampaklah spotlight ini, kamu nampak cahaya dia bergerak lurus. Pernah anda terfikir bagaimana bayang-bayang terbentuk? Jadi kita lihat di sini. Cahaya matahari bergerak lurus, payung boleh ialah objek lengap, maka cahaya matahari tidak dapat menepusinya. Apabila cahaya dihalang oleh objek lengap, maka bayang-bayang akan terbentuk di belakang objek itu. Bayang-bayang dekat pasir ni. Jadi kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Tahukah anda bahawa bayang-bayang anda akan menjadi pendek apabila menghampiri tengah hari dan kemudian menjadi panjang apabila waktu petang? Mengapa? Kenapa? Kerana sudut cahaya matahari adalah berbeza pada waktu yang berbeza. Salah satu sifat lain cahaya ialah cahaya boleh disebarkan oleh titisan air di langit untuk membentuk pelangi seperti di gambar ini. Jadi ini adalah fenomena yang kita boleh nampak dalam alam semula jadi kita. Kalau kita lihat dekat masa salin dekat sini, jam matahari. Jam matahari digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan masa pada siang hari. Jam itu menggunakan konsep bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya matahari dihalang oleh objek. Dihalang oleh objek inilah. Dekat dunia ini ada beberapa tempat masih ada jam matahari macam ni. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Jadi kalau ada peluang, kamu boleh cuba cari dalam YouTube lah. Ada peluang masa depan, kamu boleh melancong pergi sana tengok jam matahari. Salah satu jam matahari yang cikgu tahu adalah dekat India. Kalau ada peluang, boleh kamu pergi sana. Lepas tu, kita tengok eksplorasi sains. Tahukah anda bahawa wayang kulit menggunakan konsep bayang-bayang terbentuk apabila
cahaya dihalang. Ini adalah konsepnya. Jadi untuk satu topik ini kita sudah habis. Jadi cikgu akan lihat kepada buku kerja. Jadi kamu sekarang keluarkan buku kerja dahulu. Buka kepada muka surat 112. Okay, buka kepada muka surat 112 dalam buku kerja anda. Kita bincang dulu. Satu muka surat saja. Kita bincang dulu. Lepas tu kita akan sambung satu topik yang seterusnya. Okay, kita lihat. Sifat-sifat cahaya. Okay. Anda boleh melakukan aktiviti di bawah menggunakan untuk mengukurkan kefahaman. Aktiviti ini kamu boleh cuba buat dekat rumah juga. Okay. Apabila lubang-lubang pada raja di bawah berada dalam satu garis lurus, nyalaan mentor dapat dilihat. Apakah yang dapat diperhatikan apabila cardboard B? Cardboard B ni dianjakkan. Terangkan mengapa. Jadi apakah akan berlaku? Nyalaan mentor. Sekejap. Nyalaan mentor tidak dapat dilihat. Okay? Dia tidak dapat dilihat. Cahaya. Kenapa? Kerana cahaya itu bergerak. Cahaya itu bergerak mengikut garis lurus. Kerana cahaya itu bergerak mengikut garis lurus, that's why kenapa dia tidak dapat dilihat. Okay, lepas tu kita lihat lagi soalan 2. Raja di bawah menunjukkan satu keadaan pada dinding apabila sinar cahaya dihalang oleh objek lengap seperti tangan pada suatu bilik gelap. Cikgu rasanya ini adalah salah satu pernah kita buat masa waktu kecil kan. Kamu sekarang masih juga buat kan. Kalau tak ada elektrik, waktu malam kita ada lilin, kita ada torchlight, kita akan buat macam ni kan. Main. Okay, apakah yang dapat diperhatikan pada dinding? Apa? Bayan. Bayan-bayan terbentuk. Objek lengap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Hal ini demikian kerana cahaya bergerak mengikut garis lurus. Ini adalah perkara-perkara yang kamu mesti ingat dalam sains. Cahaya bergerak melalui garis lurus. That's why kenapa kita akan nampak bayang-bayang. Kita akan nampak bayang-bayang. Okay, lepas tu kita lihat lagi kepada soalan yang terakhir, yang ketiga. Berikan sebab kepada fenomena alam di bawah tentang sifat-sifat cahaya. Kilat kelihatan sebelum bunyi burung. Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Lepas tu, pembentukan pelangi. Pelangi terbentuk apabila apa? Cahaya matahari merabat melalui titisan air hujan. Okay, jadi murid-murid dalam topik ini, perkara yang utama yang kita belajar tentang sifat cahaya ini ada 2 yang utama. Jadi kamu ingatkan 2 yang utama ini. Pertamanya adalah cahaya dia bergerak lebih laju daripada bunyi. Iaitu berapa? Berapa tadi? Adalah 3.0 darab 10⁸ meter per saat. Lepas tu, yang kedua adalah apa? Kedua adalah cahaya hanya dapat bergerak pada garis yang
lurus. Dia hanya bergerak lurus sahaja. Itu kenapa dia hanya bergerak lurus saja? Kerana apabila dia ada sesuatu, dia kena sesuatu benda yang lengat, dia akan membentuk bayang-bayang. Jadi ini adalah kenapa dia lah. Okey, jadi okey. Okey, ini adalah muka surat yang seterusnya, pantulan cahaya. Jadi kita balik kepada buku teks, pantulan cahaya. Okay, kita balik kepada buku teks, pantulan cahaya. Okey, jadi semua sudah buka? Muka surat 230 dalam buku teks. Muka surat 230 dalam buku teks. Okey, pantulan cahaya. Okey, dalam pantulan cahaya ini kita belajar 4 perkara dekat sini. Pertama adalah menyatakan ciri imej cermin sata. Kedua adalah berkomunikasi mengenali hukum pantulan. Ketiga, melukis gambar raja sinar pantul cahaya. Keempat, menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okay, pertama, sebelum ini anda telah belajar tentang cara imej terbentuk pada cermin sata dengan menggunakan konsep pantulan. Okay. Adakah anda masih ingat tentang ciri imej ini? Apakah ciri-ciri imej lain yang terbentuk pada cermin sata? Jadi kita lihat. Raja 8.1 menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin sata. Okay, jadi di sini kita akan nampak ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin sata. Imej tegak. Jadi ini adalah ciri-ciri yang pertama, imejnya adalah tegak. Okay. Yang kedua, saiz objek adalah sama dengan saiz imej. Saiz objek adalah sama dengan saiz imej. Okay. Lepas tu, jarak objek adalah sama dengan jarak imej. Okay. Keempat, imejnya adalah songsang sisi dan dia akan membentukkan imej maya. Jadi ini adalah perkara yang kamu harus ingat kepada imej yang dibentuk oleh cermin sata. Okay, jadi ini adalah bahagian yang amat penting, kamu mesti tahu, kamu mesti ingat. Kamu mesti ingat supaya kamu dapat jawab soalan yang berkenaan. Okay, lepas tu kita sambung dengan hukum pantulan. Okay. Kita sambung dengan hukum pantulan. Hukum apabila suatu sinar dituju ke atas sekeping cermin sata pada sudut tertentu, iaitu sudut 7, yang inilah sudut 7, sinar itu akan dipantul ke sudut tertentu iaitu sudut pantulan. Apakah hubungan antara sudut 7 dengan sudut pantulan? Jadi sudut 7, sudut pantulan. Jadi ini adalah satu eksperimen yang sepatutnya kita akan jalankan kalau kita berada dekat makmal site. Jadi dia adalah sama seperti macam ni lah. Dan perkara yang sama nanti dekat buku kerja kita pun ada satu latihan yang hampir sama seperti ini. Jadi nanti kita akan lebih lanjut tengok dalam buku kerja kita. Lepas tu kita sambung dengan cahaya dipantulkan mematuhi hukum pantulan, iaitu sinar 7, sinar pantulan dan garis normal semua berada pada sata yang sama. Ini sata dia. Sudut 7 I adalah sama dengan sudut pantulan
A. Jadi ini adalah kedua yang kamu mesti ingat. Okay? Sudut tuju dengan sudut pantulan. Dia adalah sama daripada garis normal. Okay, garis normal adalah 90 darjah pada cermin sata ini ya. Adalah 90 darjah. Ataupun kita boleh katakan dia adalah sudut tegak. Sudut tegak. Okay, lepas tu kita lihat aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian kita. Macam Kong ni kan, ini dia nampak pantul cahaya kan. Kenapa? Kerana ini mereka gunakan bahan yang sangat memantulkan cahaya. Sama seperti plat macam papan notis, papan tanda dekat tepi jalan yang segitiga ini. Tapi kalau kamu lihat dekat kereta ambulan kan, kamu akan nampak ambulan ini kalau kita lihat secara biasa itu macam dia songsan kan. Sebenarnya kenapa dia songsan? Kerana kamu lihat di sini ambulan. Pernahkah anda terfikir tentang sebab perkataan ambulan ditulis secara songsan sisi? Bagaimanakah imej ini akan terbentuk apabila pemandu kereta lain melihat cermin pandang belakang kenderaan mereka? Fikirkan. Jadi bila mereka lihat daripada cermin pandang belakang kan, mereka akan nampak ambulan itu dalam keadaan yang betul. Jadi di sini kita sudah habis untuk satu topik yang kedua hari ini. Kita terus pergi kepada buku kerja kita. Okay? Kita terus pergi kepada buku kerja kita. Okay, muka surat 113. Semua kamu sudah sedia? Okay. Okay. Kita lihat soalan yang pertama. Raja di bawah menunjukkan seorang murid berdiri 3 meter dari sebuah cermin sata. Tentukan jarak antara imej dengan murid itu dan berikan sebab. Jadi jarak antara imej dengan murid. Jadi jarak antara murid dengan sata adalah 3 meter kan. Dan kita telah belajar bahawa jarak antara objek dengan cermin dengan jarak antara imej dengan cermin adalah sama kan. Jadi apabila murid itu 3 meter daripada cermin sata, jadi imejnya pun adalah 3 meter dari cermin sata. Okay, kenapa? Apa sebabnya jarak imej dan jarak objek dari cermin sata adalah sama? Itu yang kita telah belajar tadi. Oleh kerana mereka adalah sama. Okay, kita lihat soalan 2. Raja di bawah menunjukkan satu huruf I di hadapan sebuah cermin sata. Lukiskan imej huruf I itu di dalam cermin sata pada raja di bawah. Kita lukis di sini. Macam mana? Dia adalah satu I yang terbalik lah. Macam mana cikgu nak tulis Tapi I cikgu ini memang tidak dapat. Okay, kamu kena lukis satu I yang terbalik dekat sini ya. Ini huruf 3. Okay, murid, kamu lukis satu I yang terbalik dekat sini ya. Okay, cermin sata. Okay. Terbalik songsan sisi ya. Okay. Cikgu tulis sajalah. Tak boleh. Kamu lukis sendiri I yang songsan. Imej yang terbentuk, kenapa? Sebabnya imej yang terbentuk pada cermin sata adalah songsan sisi. Okay, songsan sisi. Lepas tu soalan 3. Soalan 3, berdasarkan raja dan pemerhatian, nyatakan 2 ciri lain imej yang terbentuk pada cermin sata. Okay.
Macam ni kan. Ini adalah cermin sata, ini adalah screen. Okay, dia ada image terbentuk pada screen dan image tegak terbentuk dalam image cermin sata. Apa sebabnya? Image yang terbentuk pada cermin sata adalah maya dan tegak. Ini adalah sebabnya. Okay. Image yang terbentuk dalam cermin sata adalah maya dan tegak. Oleh kerana dia adalah maya, that's why kenapa screen ini tidak akan nampak image. Okay. Jadi cermin, image dalam cermin sata itu adalah maya. Okay, lepas tu soalan yang keempat. Okay. Lukis pada raja di bawah menunjukkan cahaya sinar pantau cahaya dan pembentukan cermin pada cermin sata. Jadi macam mana? Okay. Ini adalah objek dia kan? Ini adalah objek dia. Okay. Lukis menunjukkan raja sinar pantau yang terbentuk. Okay, macam mana? Kamu lukiskan garis ni ke mata. Kamu lukiskan garis ini ke mata. Okay? Garis ini ke mata. Sini sambung ke mata. Sini sambung ke mata. Okay? Murid, kamu cuba lukis sendiri ya. Kenapa? Kerana cikgu di sini, cikgu tidak dapat lakukan. Okay? Jadi, ada masalah? Kalau tidak, kita pergi kepada muka surat yang terakhir. Buku kerja kita. Okay, soalan yang pertama. Tandakan dan hitung sudut tujuh dan sudut pantulan pada raja di bawah. Kita tandakan dan hitungkan. Okay, macam mana ini? Sudut tujuh. Okay, murid. Ini adalah soalan matematik sudah. Okay, sudut tujuh adalah yang I sini. Dan di sini adalah 30 darjah. Jadi berapa sudut I ini? Kerana cermin sata ini dengan garis normal ini adalah 90 darjah kan? Jadi I itu kita boleh dapat daripada 90 tolak dengan 30. Jadi dia adalah sama dengan 90 tolak dengan 30. Jadi dia adalah sama dengan 60 darjah. 60 darjah. Cikgu di sini tak ada darjah. Jadi kamu cikgu sini tak ada darjah. Kamu tulis satu darjah dekat sini ya. Macam 30 darjah ini ya. Okay, jadi lepas tu sudut pantulan juga adalah sama seperti sudut 7. Jadi dia juga adalah 60 darjah. Dia adalah 60 darjah. Okay. Jadi ingat tulis simbol darjah. Lepas tu soalan yang kedua. Lengkapkan pernyataan dalam perkataan yang sesuai tentang penggunaan konsep pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Okay, jadi kita lihat. Kita gunakan perkataan-perkataan dekat sini lah. Penggunaan papan tanda. Yang mempunyai pemantau cahaya supaya senang dilihat di waktu malam. Okey, ini adalah dia. Okey, lepas tu pemakaian jaket keselamatan. Yang mempunyai jalur. Yang mempunyai jalur. Ini jalur lah. Jalur pantulan cahaya oleh pekerja di tapak pembinaan. Okay, tapak pembinaan. Lepas tu yang C, penggunaan segitiga. Pantau cahaya kecemasan.
untuk kenderaan yang rosak di jalan raya. Yang rosak di jalan raya. Jadi, murid-murid, jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi ingat, apa yang kita telah belajar hari ini, pertama adalah sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama, dia lebih laju daripada bunyi. Okay. Yang kedua, cahaya bergerak pada garis lurus. Lepas tu, untuk pantulan cahaya, kita tahu bahawa sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Kita tahu bahawa imejnya adalah maya. Dan kita tahu bahawa, apa lagi? Kita tahu bahawa imejnya adalah sama saiz, dia adalah tegak, dan dia adalah songsan sisi. Semua perkara-perkara ini kamu mesti ingat. Kamu mesti ingat. Okay, dan kegunaan, kita menggunakan hukum pantulan itu dalam kehidupan seharian kita. Macam dalam soalan ni, ABC ni. Okay? Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Dan kita akan jumpa kembali pada hari Jumaat. Jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kalau tidak ada, kita tamat pada sekarang. Terima kasih. Bye-bye.